Assalamualaikum warahmatullahi. Perkongsian kita kali ini akan diteruskan berkaitan isu inflasi, isu rakyat Malaysia dan dunia, isu global, dulu, kini dan mungkin selamanya. Video ini sebut di minit akhir. Kita mesti bertahan walaupun kita cuba mengurangkan kesan keterlaluannya. Belajar untuk hidup dengan inflasi adalah kebijaksanaan. We must endure even as we try to mitigate the extremes. Learning to live with inflation belongs to wisdom. Pelbagai tindakan pihak kerajaan sejak sekian lama dilakukan untuk kawal inflasi, tapi ianya tetap wujud. Maka di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama, terus buat tindakan sama, iaitu cuba kawal inflasi. Dan pilihan yang kedua, kita hidup bersama inflasi. Baik, pilihan yang pertama tersebut, cuba kawal inflasi, tiada jaminan. Kita pun tahu tak dapat kawal sehingga hari ini. Pilihan yang kedua, hidup bersama inflasi, perlukan buah fikiran untuk kemudi hidup di lautan yang kadang-kala tenang, kadang-kala bergelora. Penonton pilih yang mana? Atau nak cadang pilihan yang ketiga? Berikan hujah anda di ruangan komen. Saya akan cuba balas komen dan hujah anda sebanyak yang boleh, insya-Allah. Bagi saya pilih yang kedua. Ini hujah saya. Perhatikan, pilihan kedua ini bunyinya macam sama dengan konsep belajar untuk hidup dengan virus yang disebut beberapa pakar sejak tahun 2020 lagi. Tapi diabaikan oleh si pendusta, saudara Fauci, yang rasa dirinya berkuasa, nasihatnya kena ikut dan dia tak boleh disentuh oleh undang-undang. Nur Hisham kata, vaksinasi adalah sebab kepada kurangnya kematian di Malaysia. Dan ini komen balas seorang individu terhadap status Twitter beliau. Terangkan kenapa kamu perlukan dos suntikan dan semua ujian ketika mana kadar survival adalah tinggi. Senario wabak ini mirip pilihan yang kedua, hidup dengan virus, tak bazir beras, tak habiskan wang berbilion. Ini hujah pertama saya. Hujah kedua adalah kita selama ini pun telah mengharung hidup bersama inflasi sejak kecil. Simptom kepada inflasi adalah kenaikan harga barangan. Maklumat dalam artikel ini sentuh 9 kesan inflasi. Saya cuma nak sentuh yang pertama, iaitu menghakis kuasa membeli. Tentunya golongan B40 paling terkesan dan sentiasa bergelut dengan kenaikan harga barangan berbanding M40 atau T20. Saya fikir siapapun terajui kerajaan, inflasi tidak akan lenyap. Kenapa? Sebab inflasi juga dilihat sebagai tanda bahawa ekonomi sedang berkembang. Balon ekonomi perlu terus membesar seperti yang kita telah sebut di video ini. Pelik, tapi inilah kenyataan. Ciri penting pada sistem yang dunia pakai hari ini adalah inflasi itu sendiri. Ianya diperlukan oleh sistem. Bagi si miskin, inflasi musuh. Tapi bagi si kaya, pelabur, korporat dan sebagainya, inflasi adalah sahabat mereka. Kejayaan mereka ini, si kaya, diukur dengan kenaikan harga. Inflasi. Lebih besar inflasi, lebih tinggi keuntungan yang mereka perolehi. Begitu juga dengan saham yang diperdagangkan di bursa saham. Hakikatnya, inflasi beri kesan buruk pada ekonomi si miskin, tapi petanda baik pada si kaya. Nilai aset si kaya meningkat disebabkan inflasi. Si miskin yang tiada aset tak dapat nikmati sudut kebaikan inflasi ini. Rata-rata mereka bekerja sebagai pekerja am atau buruh kasar dengan gaji seisi rumah di bawah RM5,000 sebulan. Itu hujah kedua saya. Baik, selepas memberikan dua hujah kenapa saya pilih pilihan nombor 2, justru apa jalan keluarnya? Ini pandangan saya. Berfikir, ya, kita perlu berfikir bagaimana si kaya boleh ada aset, makanya si miskin juga perlu ada aset yang nilainya ketika berlaku inflasi naik. Lebih tinggi inflasi, lebih tinggi nilai aset. Contohnya, seorang sahabat saya berhenti kerja selepas 15 tahun bekerja untuk bina bisnes kecil sendiri. Malah tempat kerja beliau turut panggil beliau bila perlu untuk buat kerja-kerja penyelenggaraan, maintenance dan kalibrasi
kerana kepakaran beliau dan beliau dibayar per hour. Agak lumayan. Dulu dibayar gaji bulanan. Skill yang beliau ada kini digunakan untuk jana lebih pendapatan kepada beliau dan keluarga beliau. Apa maksud aset? Definisi yang saya pakai adalah, bagi aset adalah sesuatu yang dapat jana wang. Contohnya bisnes. Para sahabat Nabi SAW, kita tahu ramai yang berbisnes dan kaya raya yang mereka gunakan untuk jalan dakwah, kembangkan empayar Islam sampai ke Nusantara, negara China dan sebagainya. Kita juga tahu Nabi-Nabi semuanya tanpa kecuali berniaga. Sekadar itu, hujah ringkas saya kenapa saya pilih nombor 2, hidup bersama inflasi. Sila buat pilihan anda dan berikan hujah. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.